Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan juga terima kasih kepada mereka yang dah pun tekan butang subscribe di bawah. Jadi pada mana-mana yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah. Dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi untuk video kali ni, Pika akan menceritakan tentang satu kejadian seram yang berlaku kepada seorang pengawal keselamatan. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, kisah ini sebenarnya berlaku pada tahun 2010 yang mana masa tu Abang Din ni, dia merupakan seorang pengawal keselamatan dan kata dia, bangunan yang dia kena jaga tu berada berdekatan dengan Jalan Tun Razak. Tapi dia ada minta tolong dengan Pika lah supaya jangan bagi tahu nama bangunan tersebut di atas sebab-sebab tertentu lah. Tapi mengikut Abang Din, bangunan yang dia jaga tu ada dua bangunan. Pika panggil blok A dan juga blok B. Okay, disebabkan oleh bila dia ceritakan dekat Pika tu, Pika boleh bayangkan yang tempat yang dia jaga tu sebenarnya agak besar. Jadi, kata Abang Din lagi, selalunya pada waktu malam, shift malam, akan ada 7 orang pengawal keselamatan ataupun Pak Gad ni yang akan jaga bangunan-bangunan tersebut. Termasuklah Abang Din ni. So, pada malam kejadian ni, Abang Din dia ditugaskan untuk jaga kawasan parking. So, masa dia duduk jaga tu, pada mulanya okey je tau. Sampailah pukul 4 pagi. Kata Abang Din, pada masa tu dia rasa mengantuk sangat-sangat. Jadi, untuk mengelakkan rasa mengantuk tu semakin lama semakin teruk, so Abang Din ni pun mintalah tolong. Okey, dia bagi tahu dekat ketua dia supaya boleh tak kalau dia buat rondaan. Sebab kalau bila buat rondaan ni, dia jadi kurang mengantuk sikit lah kan. Sebab kita kan kena berjalan, tengok keadaan sekeliling. Jadi ketua Abang Din ni pun bagilah kebenaran untuk Abang Din ni pergi buat rondaan sekitar jam 4 pagi tu. Kemudian Abang Din ni pun terus bingkas bangun. Lepas tu dia pun berjalan lah buat rondaan dekat kawasan tu dengan membawa cota dan juga walkie-talkie. Walkie-talkie ni biasanya kan Pak Gad ataupun pengawal keselamatan ni, diorang kan akan menggunakan walkie-talkie tu untuk berkomunikasi di antara satu sama lain kan. Okay, so dia pun berjalanlah sekeliling kawasan bangunan tu. Lepas tu dia tengoklah pada masa tu kan pukul 4 pagi. Jadi keadaan masih lagi gelap. Memang tenang sangat pada malam tu. Dengan bila dia tengok dekat Jalan Tun Razak tu, yang selalu kan Jalan Tun Razak ni antara jalan paling jam jugalah dekat Malaysia kan. Pada masa tu jalan tu pun lengang, tak ada kenderaan sangat. Lepas tu dia tengoklah bintang, bulan memang indah sangatlah katanya pada malam tu. Tak lama selepas tu, langkah Abang Din ni terhenti. Sebab dia nampak dekat bucu bangunan, dekat selekoh tu kan. Dia kata dekat situ ada satu pokok. Lepas tu dia ada macam laluan untuk kereta. Korang faham kan? Dekat sebelah bangunan, dekat bucu, ada laluan kereta. Lepas tu ada satu pokok. Kata dia, dekat pokok tu, dia nampak ada seorang perempuan. Dan perempuan tu pula berbaju putih, rambut panjang, sambil sandar badan dekat pokok tu. Jadi pada masa tu, Abang Din ni agak pelik lah. Macam mana pula perempuan ni boleh masuk dekat kawasan bangunan tu pada waktu-waktu macam tu? Pada masa tu, jarak Abang Din ni dengan benda tu, dengan perempuan tu tadi adalah sekitar 50 meter. Masa ni, Abang Din ni pun sebagai seorang Pak Gad kan, dia cubalah mengamati perempuan tadi tu. Dan masa ni lah dia nampak yang rambut perempuan tu panjang sangat. Lepas tu, muka perempuan tu memang tak nampak lah sebab rambut dia ni cover muka dia. Jadi bila Abang Din ni tengok macam tu kan, dia terus rasa meremang tau. Kan kita biasanya kalau mula-mula okey, biasanya macam manusia lah kan. Tapi kalau tiba-tiba rasa meremang ni, macam lain macam je kan. So masa tu, dia pun teringatlah pesan orang tua. Kan biasanya orang tua cakap, kalau kita nak tahu makhluk tu sama ada betul manusia ataupun bukan manusia, caranya adalah dengan pusing, lepas tu tonggeng ke belakang tengok di celah-celah kangkang. Korang faham kan macam mana position tersebut tu? Okay, so Abang Din dia buatlah position macam tu. Dengan keadaan tertonggeng tu,
barulah dia nampak yang sebenarnya perempuan tu tadi tak ada kaki. Dia punya badan tu macam seolah-olah terapung ataupun terbang, tapi badan dia tu bersandar dekat pokok. So memang obviously benda tu bukan manusia lah, sebab mana ada manusia yang terapung kan. Pada masa tu, Abang Din ni mula rasa macam resah lah. Dia cubalah untuk melangkah ke belakang. Lepas tu cuba untuk cabut lari lah kan. Tapi pada masa yang sama juga, yang bagusnya Abang Din ni, dia terus teringat, buat apa nak takut pada makhluk tu? Buat apa nak takut pada jin ke, hantu ke, pontianak ke kan? Sebab kita cuma perlu takut pada Allah SWT sahaja. So masa ni, Abang Din ni pun dengan semangat yang berani ni, dia pun terus pergi maju ke depan. Tapi pada masa yang sama, dia cuba untuk macam tak nak pandang sangat lah dengan makhluk tu kan. Tapi pada masa ni, memang Abang Din ni rasa, walaupun makhluk tu tak ada bergerak ke apa, dia boleh rasa yang sebenarnya makhluk tu sedang memerhatikan Abang Din ni. Dia boleh rasakan yang makhluk tu sebenarnya tengah duk perhati je pergerakan Abang Din ni. Lepas tu, Abang Din ni bila kedudukan dia memang sangat dekat, lebih kurang 2 meter je daripada makhluk tersebut kan. Abang Din ni pun terus cakap dekat makhluk tu, kau jangan ganggu aku. Aku cuma menjalankan tugas aku je dekat sini. Lepas tu, masa tu kan, Abang Din ni pun bacalah ayat kursi dengan 3 kul. Lepas tu, dia tengok makhluk tu memang ada lagi lah dekat situ. Dan dia perasan lah tangan makhluk tu dia macam seolah-olah ke belakang tau. Cuma dia boleh nampak rambut dengan baju makhluk tu je yang macam terbuai gitu ikut angin, sepoi-sepoi gitu. Tapi makhluk tu tak ada buat apa pun dekat Abang Din ni. Dia cuma mungkin perhati je kan, saja nak mengusik Abang Din ni lah. Lepas tu Abang Din ni pun berjalan lagi dan dia pun membeloklah ke belakang. Bila dalam 5-6 langkah macam tu, Abang Din ni pun memberanikan diri untuk toleh ke belakang untuk tengoklah sama ada Kak Ponti tu tadi ada lagi ke tak dekat pohon tu kan, dekat pokok tu. Lepas tu Alhamdulillah bila dia toleh ke belakang, makhluk tu dah tak ada. Mungkin dah terbang ke apa tak tahulah. Cuma masa tu Abang Din ni cakap dia rasa macam bertuah dan syukur sangat-sangat lah. Sebab nasib baiklah Kak Ponti tu tadi hilang macam tu je. Bukan kata hilang sambil mengilai. Kan biasanya Kak Ponti kan tu trademark dia kan. Terbang sambil mengilai. Sebab kata Abang Din, kalaulah makhluk tu tadi mengilai, memang confirm Abang Din yang berani tu tadi akan lari terus, akan cabut terus daripada tempat tu. So, apapun itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang sebab sudi untuk tengok video ni sampai habis. Dan seperti biasalah, pada yang dah pun tekan butang subscribe, thank you sekali lagi. Dan pada yang baru sahaja datang ke channel ni, tekanlah butang subscribe di bawah, support Pika Storyteller. Dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. So, itu sahajalah video kita pada kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye!